Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat tengah hari kepada semua. Yang saya hormati Prof. Madya Dr. Syawati Muhammad Ismail dan seterusnya para pelajar daripada bahagian pengurusan operasi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk memberikan satu talk hari ini dalam majlis yang diadakan oleh pihak Universiti Utara Malaysia, berkaitan Industrial Talk. Sebelum saya memulakan saya punya talk, saya ingin perkenalkan diri saya. Saya adalah Nurhuda Busuman, merupakan seorang senior QA eksekutif daripada kilang makanan yang berada di Kedah. Dan saya telah berkhidmat dalam bahagian kualiti makanan selama lebih kurang 12 tahun. Hari ini saya dijemput untuk memberikan satu talk yang bertajuk cabaran kepatuhan GMP untuk pengilang makanan. Jadi di sini saya akan berkongsikan beberapa cabaran yang telah pun saya lalui selama saya menguruskan pensijilan GMP di syarikat lah. Yang pertama sekali adalah kita katakan komitmen daripada bahagian management, iaitu pihak owner syarikat lah. Kita katakan kalau ni bos, bos syarikat lah. Di sini management, saya katakan komitmen dan willingness daripada management adalah kerana pensijilan GMP ni dia melibatkan duit lah, kewangan, faktor kewangan lah. Contohnya dari satu segi adalah facility. Contoh, tak semua kilang yang dibina mematuhi keperluan GMP. Contohnya daripada segi dinding, lantai, ceiling, utilities, susun atur, yang tu semua memerlukan kewangan lah, memerlukan peruntukan daripada management untuk membuat sistem upgrade kepada fasiliti di kilang. Tapi kalau kilang tu telah pun dibina, contohnya kilang baru lah, kilang baru, pihak syarikat kata kita bina kilang untuk kita dapatkan pensijilan GMP. Itu lebih mudah lah. Cumanya perlukan jugalah duit yang lebih banyak. Instead of kita buat kilang biasa, tapi kita buat kilang untuk patuh GMP, dia ada a few things yang kita perlu buatlah, untuk mematuhi keperluan-keperluan berdasarkan guideline GMP. Selain daripada kita perlu upgrade dan perlu ada fasiliti yang mematuhi GMP, kita juga bila kita dah ada GMP ni, kita perlukan maintenance, building maintenance, machine maintenance, banyak benda-benda yang kita perlukan di situlah. So instead of kita buat maintenance biasa, mungkin kita kena tambah preventive maintenance pula. So benda-benda ini akan melibatkan duit. Bila melibatkan duit, management memang perlulah dia ada willingness. Yang ni yang utama, sebabnya kita sebagai staff yang handle GMP, kita perlu explain kepada kita punya boss, kepada management kita, top management kita, kenapa kita perlukan duit ni, untuk apa. Yang tu memang cabaran lah, sebab kadang-kadang ada a few bosses yang mungkin akan question, kenapa kita perlu buat macam ni, kenapa macam biasa saja tak boleh. Itu sesuatu yang kita kena pandai tackle dan kenalah explain kepada management, kata keperluan ni memang kena buat kalau kita nakkan pensijilan GMP. Selain tu management juga perlu allocate staff. Maksudnya kadang-kadang kalau kilang tu besar, mungkin dia ada staff yang mencukupi untuk handle sistem GMP. Tapi ada a few kilang kecil, contohnya
QA dia cuma seorang saja. Tapi untuk JMP kita ada documentation. Bila ada documentation, kita perlukan orang yang handle documentation ni. Jadi kita kena ada staff yang mencukupi. Sebab kalau seorang staff nak handle from production, until quality, until sampai ke logistik, maka staff tu pengsan lah. Okay? Jadi dia kena ada peruntukan untuk beberapa staff yang handle JMP. Dan staff ni juga dia perlu well trained. Bukan kata kita hire staff, kita tinggal, kita lepas. Tak. Tapi kita perlukan staff yang well trained. Yang ni kita kena hantar training JMP, ataupun staff tu sendiri daripada kos-kos yang memang dah ada belajar JMP. Contohnya mungkin kalau untuk kilang makanan adalah budak or student-student food tech, okay, food science, food tech. So dia dah ada background berkaitan JMP. Cuma kita perlu polish ataupun kita perlu hantar training lah untuk dia lebih memahami. Sebab kadang-kadang bila kita belajar ni, dia tak sama dengan apa yang di tempat kerja. Dia mungkin ada sedikit perbezaan lah, okay? Yang kita belajar dekat universiti ni dia teori, tapi untuk praktikal mungkin dia akan ada kelainan sikit lah, okay? Jadi kita kena ada train staff. Management perlu allocate staff untuk pegang, menjadi person in charge kepada sistem JMP ni. Okay? Itu komitmen daripada management lah. Okay? Dia perlu allocate staff, perlu allocate money. Okay? Benda-benda yang penting, asas utama untuk kepada pensijilan JMP. Okay, bila management dah willing untuk buat JMP, so kita perlukan sistem JMP tu lah. So bila kita nak buat sistem JMP, dia akan melibatkan masa sedikit, kita katakan time consuming. Sebab apa saya kata time consuming? Sebab untuk JMP ni kita perlu ada record, kita perlu ada label, kita perlu mematuhi prosedur, work instruction. Jadi benda-benda yang pada setengah orang dia rumit dan dia melambatkan kerja dia. Okay, untuk production, kita fahamlah production dia akan go for quantity. Okay, target dia adalah quantity. Tapi bila kita implement kepada JMP, dia akan melambatkan sedikit dia punya proses production, di mana mungkin sebelum JMP boleh buat laju. Okay, boleh buat kerja laju. Daripada contohnya 10 barang dia boleh siap, tapi bila ada sistem JMP mungkin dia boleh kurang jadi 9 atas faktor merekod. Okay, so maksudnya untuk JMP bila kita buat kerja, kita ada record. Jadi benda tu kita kena ada label juga. Okay, jadi benda tu dia makan masa, makan tenaga. Okay, benda-benda yang macam ni lah sedikit susah lah untuk production. Production kalau dalam mana-mana yang setahu saya lah, okay, dalam mana-mana kilang pun dia akan go for quantity dan dia tidak suka kepada prosedur. Okay, prosedur dan merekod. Sebab lebih mudah buat kerja tak payah record daripada buat kerja kena record setiap step yang kita buat. Okay, itu daripada segi masa lah, quality versus quantity. Okay, selain itu, okay, yang faktor yang paling besar sekali saya rasa untuk cabaran kepada kepatuhan JMP ni adalah faktor manusia. Okay, manusia ni tidak kira lah daripada tadi saya katakan management, tapi untuk faktor manusia di sini saya maksudkan adalah lebih kepada staff dan juga production staff, terutamanya bahagian operation. Okay, so staff ni dia ada level-level tertentu. Okay, contohnya kita ada eksekutif, kita ada manager, kita ada
production supervisor, sampailah ke tahap operator dan juga cleaner. So pematuhan GMP ni dia perlukan pematuhan daripada semua staff di kilang tersebut. Bermula daripada manager sampailah kepada cleaner sendiri. Okey, sebab setiap apa yang kita buat dalam kilang makanan yang ada persediaan GMP ni, kita ada SOP yang kita perlu patuhi. Jadi semua orang perlu patuhi SOP masing-masing. Okey, untuk patuh SOP ni sebabkan manusia kadang-kadang kita ada kedegilan, okey, ataupun kita kata kebiasaan. Contohnya macam staff sebelum kita ada JMP, mungkin dia akan kata, oh sebelum ni tak perlu buat pun begini begitu. Tapi bila kita nak masukkan satu prosedur baru, kita perlukan rekod. Jadi kita perlukan kerjasama daripada staff ni untuk patuh kepada apa yang keperluan JMP gariskan. Okey, yang ini sangat susah. Kita perlukan latihan sebab pemahaman kepada pematuhan JMP ni tidak sama pada level. Okey, maksudnya mungkin level eksekutif lebih mudah faham. Okey, tapi untuk operator, okey, dia kadang-kadang ada yang melawan, okey, ada yang susah. Yang itu part yang paling susah lah kita nak tackle, okey. Tapi bila kita ada komitmen daripada management, okey, sebabnya management ni kuasa dia lebih besar. Okey, jadi bila management dah gariskan, okey, semua pekerja kena patuh sekian SOP. Jadi benda tu akan memudahkanlah staff yang in charge JMP untuk melaksanakan sistem ni. Okey. Kemudian kita perlu membudayakan JMP tu ke dalam manusia-manusia, staff-staff yang di kilang. Okey. Di situ cabaran dia adalah untuk memahamkan staff ni, okey. Sebab kadang-kadang ada yang akan petikaikan setiap langkah ataupun benda yang kita nak implement dalam kawasan kilang, setiap perubahan. Sebab JMP ni dia tak stagnan. Dia kadang-kadang dia ada upgrade sistem dia, upgrade dia punya keperluan. Jadi kita sebagai pihak pengilang, kita perlu kena sentiasa aware dengan peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan. Contohnya kalau dekat Malaysia ni melalui BKKM lah, kalau untuk kawalan kualiti makanan. Okey, bahagian kawalan kualiti makanan Malaysia. Jadi kita perlu sentiasa tahu apa keperluan yang digariskan oleh pihak KKM. Okey, perlu selalu update dengan pihak KKM melalui website ataupun melalui pegawai-pegawai di bahagian BKKM lah. Okey, benda-benda yang baru ni bila nak masuk semula dalam kilang, dia akan jadi satu isu. Dan bila jadi isu ni, orang yang in charge JMP ni kebiasaannya tidak disukai oleh production. Jadi dari segi mental kita sendiri pun kena kuat, sebab kita akan berhadapan dengan orang-orang yang cuba membangkang setiap apa yang kita cuba lakukan. Pertikaian antara production, quality, itu memang biasa dalam JMP. Tapi sebanyak mana pertikaian yang berlaku pun, kita masih dalam satu syarikat yang sama. Jadi kita perlu mematuhi semua-semua yang telah digariskan. Okey. Selain tu, bila JMP ni, cabarannya yang seterusnya adalah integriti. Integriti kita
sebagai pelaksana JMP. Okey, contohnya kalaulah kita katakan contohnya macam saya, bila jadi person in charge yang handle JMP, maksudnya kita perlu memastikan bahawa kilang, pihak management, pihak production sampai operator patuh dan tidak membelakangi JMP ni. Okay? Sebab ada setengah yang berdasarkan pengalaman saya, JMP ni hanya atas kertas, okay? Tapi tidak di realiti di kilang. Okay? Kebanyakannya skip, sebab lebih mudah skip daripada kita teruskan apa yang kita buat. Jadi nak membudayakan kualiti JMP ni tak mudah. Kita akan dibenci, dimarah, dikutuk, macam itulah, cakap-cakap belakang, benda-benda yang begitu. Jadi untuk tackle, kena pandai tackle setiap level yang ada di kilang, daripada segi management, operator, mungkin cara dia lain, tak sama dengan apa yang kita tackle orang lain. Jadi itu merupakan beberapa cabaran lah yang dapat saya senaraikan berdasarkan pengalaman saya selama saya bekerja di kilang makanan. Jadi mungkin ada kilang-kilang lain, pengilang-pengilang lain yang cabaran dia berbeza daripada apa yang saya lalui. Okey. Tapi walaupun ada cabaran dan halangan untuk kita buat persediaan JMP, untuk mematuhi JMP ni, tapi kita akan dapat satu kepuasan kepada kerja yang telah kita laksanakan, dan kita telah berjaya melalui cabaran-cabaran yang untuk kita dapatkan persediaan tu. Jadi kita akan dapat satu kepuasan bila kita berjaya mendapatkan persediaan tersebut. Walaupun kerja ni, dalam apa-apa kerja pun pasti akan ada cabaran, tapi tidak ada cabaran yang mustahil untuk kita tempuhi. Maksudnya jangan cepat putus asa, cuba belajar dan ambil orang kata pengalaman, dan juga cabaran-cabaran ni sebagai sesuatu yang positif untuk kita lalui. Sebab orang kata hidup kalau tanpa cabaran dia juga menjadi sesuatu yang membosankan. Jadi setakat itu saja saya rasa sharing saya untuk hari ini. Minta maaf dari pihak saya kerana tidak boleh live bersama para pelajar dan juga Prof Madia Dr. Rishwati, dan terima kasih sekali lagi atas jemputan yang telah pun diberi kepada saya, dan saya mohon maaf sekiranya ada tersalah kata ataupun info-info yang mungkin tidak mendapati apa yang diperlukan. Dan sekiranya ada apa-apa soalan, saya mohon Prof Madia Dr. Rishwati untuk mungkin menjawabkan soalan-soalan daripada pelajar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.